dan berusaha tim pengurusan Gema Nur Iman, juga muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnia serta taufik dan inayahnya kita dapat berkumpul bersama-sama pada malam ini bagi mengikuti kuliah agama iaitu pengajian ilmu tauhid Syarah Matan Al-Barahin Jilid 2. Mempelajari ilmu tauhid ini adalah amat penting kerana ia menjadi tuntutan fardu ain untuk kita semua sebagai umat Islam. Semoga kita dikurniakan keberkahan dalam usaha kita menuntut ilmu ini. Amin ya rabbal alamin. Amin. Muslimin dan muslimat sekalian, untuk tidak membuang masa, dengan ini saya menjemput Yang Amat Arif Datuk Haji Abbas bin Nordin untuk memulakan pengajian tauhid. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Sebelum itu diminta Yang Amat Arif untuk memulakan kuliah dengan membaca surah Al-Fatihah. Dipersilakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. رب يسر ولا تعسر يا كريم. رب يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Terima kasih kepada pengacara majlis yang saya hormati, Puan Rusniati binti Mansur bersama barisan kepimpinan Gema Nur Iman, hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bertemu kembali bagi kita menyambung pengajian ilmu tauhid berasaskan kitab Syarah Matan Barahin, Matan Barahin karangan Al-Imam As-Sanusi yang disyarah oleh Dr. Yusri Mazlan dan juga rakan-rakan yang diterbitkan oleh Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Alhamdulillah, marilah kita ucap setinggi-tinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala diberi kita kesempatan dan ruang untuk bersama-sama pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan turunnya malaikat memayungi dan memohon keampunan bagi kita semua dalam majlis ini insya-Allah. Sehinggalah berakhirnya majlis kita pada malam ini. Selepas ni ada kuliah lain ya? Selepas ni ada Ustaz. Jadi tolong ingatkan saya. Saya terlajak. InsyaAllah. Allah cuba berhenti sebelum 9 suku lah. InsyaAllah. Hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, insyaAllah kita sambung muka surat 37. Malam ni kita pindah pada tajuk sifat mustahil yang baru, iaitu lawan bagi sifat iradah, iaitu karahiyah, karahiyah ataupun
tanpa berkehendak. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Berkata pengarang, kata musannif, pengarang kitab yang asal, al-Imam as-Sanusi, wa ijadu syai'in minal alim ma'a karahiyatihi liwujudihi ay adami iradatihi lahu ta'ala أو مع الذهول أو الغفلة أو بالتعليل أو بالطبع. Ini matan yang asal daripada kitab Ummul Barahin. Apa kata Imam As-Sanusi? Dan begitu juga mustahil atas Allah Azza wa Jalla itu mengadakan sesuatu daripada alam ini walhal Allah Azza wa Jalla tidak suka akan adanya sesuatu itu, iaitu bukan atas kehendaknya atau mengadakannya dalam keadaan lalai, lupa, kerana illat ataupun sebab ataupun tabi'at. Mari kita fahamkan dulu matan ni. Jadi dalam matan ini Al-Imam As-Sanusi nak menggambarkan sifat mustahil bagi iradah. Kudrah iradah, iaitu sifat ma'ani yang kedua. Lawannya karahiyah. Jadi iradah iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala maha berkehendak. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berkehendak, maka mustahil wujudnya alam ini. Itu dalil akalnya. Jadi pada malam ini kita nak membicarakan sifat mustahil bagi iradah. Dengan itu Imam As-Sanusi mendatangkan matannya yang disebut, yang saya telah bacakan tadi. Dan begitu juga mustahil atas Allah Azza wa Jalla mengadakan sesuatu daripada alam ini walhal Allah Azza wa Jalla tidak suka akan adanya sesuatu itu. Mustahil semua yang ada dan yang wujud ataupun yang berlaku dalam alam ini berlaku ataupun wujudnya, sedangkan Allah Ta'ala tidak suka akan adanya sesuatu itu. Maknanya mustahil tanpa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala wujudnya sesuatu ataupun semua perkara yang kita nampak dalam alam ini. Mustahil. Bahkan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala lah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengadakan apa-apa sahaja daripada alam ini. Atau mengadakannya dalam keadaan lalai. Mustahil juga. Ini pun termasuk juga. Mustahil Allah Ta'ala mengadakan daripada sekecil-kecil perkara sampailah sebesar-besar perkara yang kita lihat, yang kita nampak, yang kita tahu. Allah Ta'ala mengadakannya dalam keadaan yang lalai. Mustahil. Yang lalai ini kita lah, makhluk. Atau dalam keadaan lupa, mustahil juga. Mustahil juga. Atau kerana illat ataupun sebab. Allah maksudnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengadakan apa sahaja yang ada di dalam alam ini tak perlu kepada sebab. Kita buat cekodok sebab nak sarapan pagi ataupun nak minum petang. Itu juga kan, nak makan nasi lemak, atau apa lagi. Semuanya yang kita buat, kita sebagai makhluk ni boleh katalah, semua yang kita buat ni ada sebab. Kalau tak ada sebab, kita tak buat. Contoh malam ni kita nak mengaji, nak menuntut ilmu, sebab nak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua ada sebab. Kita duduk di hadapan handphone, di hadapan komputer, sebab kita nak mengulang kaji, nak memahami ilmu tauhid, nak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bolehlah kita kiaskan dengan semua perkara-perkara yang lain, ya. Dan kita mandi ke, kita bekerja ke, ya, kita berehat ke, ataupun apa sahajalah yang kita buat, ya. Semuanya ada sebab, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengadakan apa sahaja di yang kita nampak di alam ini ataupun yang kita tak nampak. Allah Taala tidak memerlukan sebab. Sebab kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak. Ataupun yang akhir sekali, atau kerana tabiat, ya. Tabiat ni apa dia? Tabiat ni kerana semula jadi, ya. Tabiah ni maknanya semula jadi. Mustahil, ya. Mustahil alam ni terjadi dengan sendirinya, ya. Secara tabi'inya terjadi, tu maksudnya tu tabi'i, bukannya tabiat tabiat macam kita punya tabiat, ya, itu kebiasaan kita. Yang dimaksudkan tabiat di sini iaitu secara semula jadi. Mustahil semua perkara yang berlaku di alam ini ni kerana tabiat secara semula jadi. Bahkan sesungguhnya ia adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi mustahil lah, ya. Jadi ada banyak perkara dekat situ, ada beberapa perkara mustahil Allah Ta'ala menjadikan alam ini bukan atas kehendaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengadakannya dalam keadaan lalai. Yang ketiga, dalam keadaan lupa. Yang keempat, kerana ada sebab-sebab tertentu. Yang kelima, secara tabi'inya. Ya? Jadi kelima-lima ni mustahil. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha, sifat dia iradah, Maha berkehendak. Ya? Kalau tidak ada dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka tak berlakulah, ya. Mungkin kita boleh sebelum kita masuk kepada syarah, kita boleh membayangkan betapa kehendak Allah Subhanahu wa taala ini sangat istimewa dan sangat berbeza dengan kehendak kita. Ya. Apa yang kita kehendak, apa yang kita cita-citakan, ya. Kadang-kadang apa yang kita kehendaki itu, apa yang kita cita-citakan itu, apa yang kita nak berlaku pada diri kita itu tak berlaku pada diri kita. Kadang-kadang apa yang cita-citakan jadi kenyataan, yang kita angan-angankan jadi kenyataan, alhamdulillah, berbetulan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contohnya apa? Kita nak berkahwin, ya. Punya zuriat, nak anak lelaki, nak anak perempuan, ya. Lepas tu pula bila anak-anak kita dah besar, nak tengok pula, berkehendak pula dapat menantu pula, kan. Supaya anak kita berkahwin, kehendak yang lain pula. Dah kahwin pula anak, berkehendak nak cucu pula, kehendak kita ni, ya. Macam-macam kehendak. Tetapi berbeza kehendak kita dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada kehendak kita yang ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ada pula kehendak-kehendak kita, cita-cita kita, angan-angan kita tidak ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pun berbalik kepada kudrah dan iradah. Kuasa dan juga iradah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ni kita kena pulangkan ke situ, ya, supaya kita tak kecewa lah, ya. Kadang-kadang kita nak sangat, ya, sesuatu tu, ya, tetapi Allah Ta'ala tak sampaikan hajat kita, ya. Jadi itu kita kena balikkan, ya, dari segi tauhidnya, itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Kadang-kadang kita nak banyak tapi dapat sikit, ya. Itu pun kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam keadaan yang lain pula, kita harapkan sikit je, tetapi tiba-tiba Allah Ta'ala bagi banyak pun ada juga. Dan ada kalanya kita nak banyak atau nak sikit, kadang-kadang langsung tak dapat, ya? Langsung tak dapat. Itu pun adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala juga, ya? Okay, kita tengok, ya.
kita tengok cuma sikit saya nak sambung berkaitan dengan iradah Allah Subhanahu Wa Taala, keistimewaan iradah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala berbanding dengan kehendak kita. Sikit lagi saya nak sambung. Kadang-kadang kita berkehendak sesuatu itu berlaku, ya, yang cita-citakan itu tidak berlaku, tetapi Allah tukar pula. Allah Ta'ala tukar pula apa yang kita kehendaki itu kepada diganti pula dengan perkara yang lain. Ya. Ni banyak berlaku kita tengok kan? Kita tengok. Contoh seorang ni belajar di universiti dalam bidang lain. Kan? Dalam bidang lain dengan harapan dia nak menjadi tokoh dalam bidang yang dipelajari itu ataupun berjaya dalam bidang yang dalam kerjaya dia dengan sesuai dengan kelulusan dia. Ya. Tetapi apabila keluar universiti tak jadi begitu. Dia berjaya di bidang lain pula. Ya. Sekarang ni kita tengok berapa ramai daripada lulusan universiti ni tak jadi profesional pun, tiba-tiba jadi petani. Ada kawan-kawan saya pun ada juga. Tetapi menjadi petani yang berjaya. Kan? Dia nak berjaya di bidang asalnya, di bidang profesional. Nak jadi peguam, nak jadi doktor, nak jadi engineer, nak jadi apa lagi, nak jadi hakim, nak jadi ahli-ahli profesional yang lain. Tiba-tiba Allah Ta'ala lorongkan dia jadi petani. Ya, tak mustahil. Itu atas kehendak Allah SWT. Dan kadang-kadang itulah yang terbaik sebenarnya. Allah nak berikan kita yang terbaik, diganti dengan kehendak kita yang asal tu, diganti dengan kehendak Allah SWT sendiri, supaya kita mencapai kejayaan dalam bidang yang telah pun ditentukan, ya, yang dikehendaki dengan iradah Allah Subhanahu. Ini banyak berlaku, ya, hadirin sekalian. Saya pun nak berkongsi lah cerita ni dengan ini melibatkan anak saya sendirilah. Ya. Kebetulan anak-anak saya ni alhamdulillah dia pelajaran pun okey, dalam bidang sukan pun okey. Ya. Anak-anak saya ni alhamdulillah. Anak saya yang bongsu ni, anak dengan abang dia dulu ni aktif dalam bidang sukan lah. Ya. Sehingga ke peringkat kebangsaan, ya, dalam bidang sukan badminton. Ya. Tetapi dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, anak saya yang bongsu ni cedera lah, sehingga tulang selangka dia ni terkeluar daripada sarung dia, tulang selangka yang ada di dekat dada ni, kiri kanan ni, terkeluar dia ada ball joint dekat sini kan, dekat dada ni, tulang selangka ni cedera, akibat latihan lah, cedera dalam latihan. Jadi terpaksalah, sebab kehendak saya dulu ni, saya cita-cita anak saya ni boleh pergi ke Olimpik, kan? Ini saya punya cita-cita. Anak saya yang bongsu ni sebab dia ada bakat. Ya? Sebab waktu dia umur 12 tahun tu, dia antara yang ni lah, pemain badminton yang terkemuka jugalah. Ya? Dalam Malaysia ni ada nombor lah kita kan. Dalam Malaysia ada nombor. Tapi Allah Ta'ala cederakan dia. Ya? Cedera. Jadi bila cedera, bila jumpa doktor pakar nasihatkan supaya berhenti. Berhenti, tak boleh main badminton untuk beberapa waktu lah. Sekurang-kurangnya kena berehat 1-2 tahun. Selepas pemeriksaan masuk dalam pemeriksaan MRRI, masuk dalam terowong tu kan. Itu dah kehendak kita tak ni lah. Bila dulu ni saya mula-mula tu, saya macam lah rasa kecewa lah. Sebab kita nampak anak kita ni berbakat dan boleh pergi jauh. Dan dia punya antara coach dia pun berpendapat anak saya ni boleh pergi jauh, boleh mewakili Malaysia dan sebagainya. Tapi Allah Ta'ala takdirkan dia cedera, tak boleh. Paksa stop lah. Jadi bila tak boleh main badminton, saya syorkan anak saya ni ke masuk tahfiz je lah, dia kata kan. Masuk tahfiz. Dia dah minat sukan, tak mahu dia tuan-tuan. Hadirin sekalian. Jadi anak-anak ni pun kita nak paksa sangat pun tak boleh. Tak apa bah, dia kata. Saya nak masuk lomba lari, dia kata.
Masuklah lumba lari. Lumba lari pun baru lagi sebab PKP dan sebagainya kan. Baru berlatih lebih kurang setahun. Berlatih setahun. Alhamdulillah nampak dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala berjaya pula dalam pelarian ni nampaknya. Dan cerah juga bintang dia nampaknya. Jadi ini kehendak. Saya nak itulah saya share juga. Dulu sebab masa mula-mula dia cedera tu kita rasa kecewa. Kan? Sebab kehendak kita ni tidak ditunaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa hadirin sekalian? Bila kehendak kita tidak Allah Ta'ala tunaikan, kita boleh merasa sedih. Kita boleh merasa kecewa, tetapi jangan putus asa. Kita kena balikkan inilah takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi baru-baru ni bila melihat kejayaan anak ni dalam bidang yang baru pula, lumba lari lah, saya cakaplah dengan isteri saya, besar hikmah dia kata, betapa Allah Ta'ala besar hikmah dia tukar bidang ni, nampaknya dia mungkin bidang ni dia lebih cerah lagi pula nampaknya kan. Wallahu alam, mudah-mudahan. Jadi apa yang saya nak kaitkan di sini hadirin sekalian, inilah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya kehendak dan aturan Allah Subhanahu Wa Taala itulah sebenarnya yang terbaik bagi kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bersyukur. Okey, kita masuk kepada syarah. Lawan sifat yang wajib bagi Allah Azza wa Jalla yang ke-8 iaitu al-iradah, kehendak, ialah al-karahah. Lawan bagi sifat iradat maknanya karahah. Karahah ni bahasa Arab iaitu kalau terjemah lurusnya benci, tapi yang lebih tepat ialah tanpa berkehendak lah, tak ada keinginan, mustahil Allah Ta'ala tak ada keinginan, tidak berkehendak. Sifat al-iradah iaitu sifat wujudiyah, paragraf yang bawah, muka surat 37. Sifat al-iradah ialah sifat wujudiyah yang termasuk dalam kategori sifat ma'ani yang kedua. Lawan sifat ini diistilahkan sebagai ad-did, kata lawan lah. Hal ini kerana menurut Ahlussunnah wal Jamaah kedua-duanya sifat iradah dan lawannya adalah sifat wujudiyah. Apa dia sifat wujudiyah? Saya ingat saya dah terangkan dalam kuliah yang lepas. Saya ingat saya tak payah ulas lagi lah. Dalam matan di atas, ini muka surat 38. Dalam matan di atas, Al-Imam As-Sanusi menjelaskan bahawa lawan bagi sifat al-iradah adalah al-karahah. Sifat yang seumpama dengan makna al-karahah ialah seperti mengadakan sesuatu dalam keadaan lalai, lupa, illat, atau kerana ada beberapa sebab, dan tabiat semula jadi. Tabiat semula jadi tadi. Jadi Allah Azza wa Jalla mengadakan sesuatu sedangkan tidak menyukai adanya sesuatu yang dia ciptakan. Hal ini adalah sebahagian daripada sifat al-irah, mustahil. Jadi termasuk dalam al-karahah tadi ni, yang saya terangkan tadi, mustahil Allah Subhanahu Wa Taala mengadakan sesuatu kerana lalai, lupa, kerana perlukan ada sebab ataupun tabiat semula jadi. Ini mustahil. Hal ini juga, paragraf seterusnya, hal ini juga boleh difahami dengan terjadinya sesuatu daripada alam ini bukan dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Sama ada dia menciptakan dengan kudratnya sedangkan dia tidak berkehendak untuk menjadikannya atau dipaksa mengadakannya. Ini mustahil. Mustahil Allah Subhanahu Wa Taala mengadakan sesuatu daripada alam ini tanpa kehendak dia, tanpa kudrat dia, ataupun dia dipaksa. Perkara ini adalah mustahil, paragraf seterusnya. Perkara ini adalah mustahil sama sekali kerana berdasarkan dalil daripada Al-Quran dan As-Sunnah serta perbahasan yang telah kita bincangkan dalam sifat yang wajib bagi Allah Azza wa Jalla. Ini sifat kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Demikianlah juga apabila kita menafikan sifat iradat bagi Allah Azza wa Jalla, maka lawannya adalah lalai dan lupa. Kedua-dua keadaan ini tidak berkait secara langsung dengan sifat al-iradat sahaja. Bahkan dia juga berkait dengan sifat al-ilmu, ya, sifat ilmu. Apabila ternafi sifat al-ilmu, maka secara langsung ternafi juga sifat al-iradat, ya. Ini dia punya sekuen dia, ya. Apa dia punya turutan dia? Kaitan antara sifat iradat, sifat kudrat dan juga sifat ilmu, ya. Ketiga-tiga ini sifat yang qadim bagi Allah Subhanahu wa taala, saling kait berkait, ya. Sifat iradat, ya. Allah Taala berkehendak menjadikan alam ini. Pastilah Allah Taala juga mempunyai ilmu, ya. Mempunyai ilmu yang luar biasa nak menjadikan alam ini bukannya sesuatu yang yang biasa-biasa pada kita, ya. Kalau kita sebagai makhluk ni, kita nak buat besi pun tak dapat, kan? Nak buat apa? Ya, nak buat nak menyediakan nasi, kita ambil beras, ya. Kita tak ada kekuasaan, tak ada daya cipta kita nak mencipta beras. Walaupun sekarang ni, teknologi zaman ni nak mencipta teknologi makanan yang baru, mencipta bentuk-bentuk makanan yang baru yang dicipta daripada dia punya DNA dia tu, ya. Daripada DNA daging, sekarang ni ada teknologi daripada DNA dia tu diambil, dicampur dengan pelbagai bahan, diciptakan sesuatu yang berbentuk daging, ya. Ini dah berlaku sekarang, ya. Jadi tak peliklah kita terima dalam SMS, dalam orang share dengan kita, dalam WhatsApp, ada beras palsu, kan? Ada telur palsu yang dicipta sekarang ni, ya. Ada pula apa lagi, banyak dah sekarang ni yang palsu ni, yang dicampur dengan yang ori, termasuklah bawang goreng, macam-macam, yang sekarang ni, ya. Bukan setakat tu hadirin sekalian, daging pun sekarang ni, saya baru-baru ni dalam beberapa bulan lepas, Profesor Dr. Izhar, pensyarah kanan UKM, nanti insyaAllah bulan 10 ni saya ada program dengan dia di UKM, cerita bab undang-undang pula. Satu hari dia berkuliah di Masjid Sultan Mizan. Memang ada daging palsu pun ada, bukan cerita daging ni, cerita hukum lagi pula, ya. Ni saya nak share sikit lah. Waktu kuliah Zuhur, pejabat saya yang baru ni di Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia Putrajaya ni berdekatan dengan Masjid Sultan Mizan, Masjid Besi tu. Jadi sebelum Zuhur tu, waktu bulan Ramadan yang lepas ni, tiap-tiap hari ada kuliah, memang tiap-tiap hari ada kuliah Zuhur, salah seorang yang pengkuliahnya ialah Profesor Madya Dr. Izhar, yang biasa kita tengok dalam forum perdana dalam TV. Jadi dalam perkongsian beliau waktu itu, dia menceritakan bukan setakat nak cipta daging termasuk yang yang setengah dicipta oleh para teknologis makanan ni, iaitu termasuk daging khinzir, ya. Daging khinzir, ya. Tetapi dia bukan ambil daripada DNA khinzir, dia ambil daripada DNA daging ni yang diciptakan. Jadi mungkin daripada DNA itu ada sikit lah, kan. Dia punya tak tahu berapa persen, dan yang banyaknya ialah dalam benda-benda lain, ya. Campuran-campuran lain sehingga membentuk daging. Jadi ulama pun tengah bingung sekarang ni, macam mana nak hukum ni, ya. Ni sekarang baru dalam proses. Maknanya teknologi sekarang ni yang sampai begitu digunakan,
Mungkin baru bermula. Mungkin baru ada pattern yang dibuat daging yang berkenaan ni, dah ada dah. Cuma para ulama dunia lah, kena fikir pula lah, apa pula hukum makan ni daging ni kan. Makan daging ni. Sebab dia punya fizikal daging tu seolah-olah sama macam daging tu yang diharamkan pada kita tu. Tapi bukan dia kan. Sebab ciptaan manusia, teknologi baru ini antara maklumat barulah betapa manusia sekarang ni nak melawan saya pun tak faham nak sama ada nak melawan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala ataupun manusia ni dah gila dah kan. Dah gila dah. Jadi saya ingat tak mustahil nantilah satu hari manusia cipta pula orang lain yang serupa dengan saya kan. Nanti jumpa saya dekat mana-mana padahal bukan saya tapi orang lain kan. Ada klon saya pula. Ini cerita klon manusia pun dah lama dah cerita dah. Cerita klon ni pun dah lama. Jadi inilah cuma nak ceritakan di sini bila berkait dengan iradat dan ilmu kehendak dan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ini luar biasa kita manusia ni cuba nak buat tapi akhirnya orang tahu juga rupanya telur palsu, rupanya beras palsu, rupanya bawang goreng palsu tak sama betapa ciptaan manusia ni lemah sebenarnya ciptaan manusia ni serba kekurangan berbanding dengan ilmu dan juga iradah Allah Subhanahu Wa Taala yang tak dapat ditandingi dalam hal ini Al-Imam muka surat 39 yang di atas Al-Imam Al-Hudhudi menjelaskan betul betul kita punya terbatas ini kita makhluk Al-Imam Al-Hudhudi menjelaskan pasal yang mustahil Allah Ta'ala tadi mencipta dalam keadaan lalai, lupa, perlu ada sebab ataupun saja-saja tabiat semula jadi, bukan Dalam hal ini Al-Imam Al-Hudhudi menjelaskan wal-zuhulu wal-ghaflatu yastalzimani nafyal ilmi al-mustalzima nafyal iradah لأن الإرادة هي القصد إلى تخصيص ممكن ببعض ما يجوز عليه والقصد إلى ما يجهل محال bermakna lalai dan lupa mustahil mustahil sifat Allah Subhanahu Wa Taala berlawanan dengan sifat iradah tadi bermakna lalai dan lupa kedua-duanya menyebabkan penafian sifat al-ilmu itu kan disebut tadi sebab iradah Allah Subhanahu Wa Taala tadi ada kaitan dengan ilmu jadi penafian sifat lalai lupa dan keduanya menyebabkan penafian sifat al-ilmu yang juga turut membawa kepada penafian sifat al-iradah bab lalai dan bab lupa tadi ni bukan setakat menafikan sifat iradah Allah Subhanahu Wa Taala tetapi juga menafikan sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini kerana sifat al-iradah itu berarti berkeinginan untuk menentukan mungkin untuk menentukan ciptaan alam ini segala yang baharu dengan beberapa perkara yang harus ke atasnya dan keinginan menentukan sesuatu yang dia tidak mengetahuinya adalah mustahil. Allah Ta'ala berkehendak nak menjadikan sesuatu ataupun mengadakan sesuatu. Dulu ni satu ketika dululah sekarang ni kita dah biasalah dengar kan penyakit AIDS kan. Waktu saya kecil-kecil tu tak pernah dengar. Saya ingat pada hadirin hadirat sekalian pun tak pernah dengar apa itu penyakit AIDS. Bila dah sekolah menengah saya ingat.
barulah kita tahu apa itu penyakit AIDS. Ya. Keluarlah macam-macam penerangan, pencerahan, wayang-wayang pacak pun masuk kampung. Dulu zaman saya kecil-kecil tu wayang pacak kan. Wayang pacak masuk kampung nak menjelaskan bagaimana nak melawan penyakit AIDS ni, nak menghindarkan penyakit AIDS tak pernah dengar tu. Tapi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala maka terjadinya wabak AIDS ni. Sama juga yang baru ni COVID-19 kan. Wabak COVID-19. Dulu kita tak pernah dengar. Tak pernah dengar wabak COVID-19 ni. Jadi mana datang? Benda tak ada tiba-tiba jadi ada, kan pelik kan? Tak pernah ada dulu wabak ni. Dan macam-macam lagi lah macam-macam lagi lah wabak yang wujud, yang ada dalam dunia pada hari ni. Jadi ini apa? Berlaku dengan apa? Dengan kehendak Allah Ta'ala juga yang berlaku. Dan kita pun manusia pun belum-belum nak cari ubat. Cari ubat yang sesuai. Ada kata ubat ni tipu saja. Macam-macam lah teori kan. Sebab ilmu kita terbatas. Jadi adakah Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan semua tu, berlakunya perkara tu atas kelalaian atau lupa kan? Tiba-tiba ada penyakit AIDS, tiba-tiba ada penyakit COVID-19. Lepas tu macam-macam lah COVID-19 tu pula macam-macam dia punya versi dia kan. Bertukar-tukar bertukar-tukar pula, macam-macam bentuk pula COVID-19 tu. Ada yang kuat, ada yang ringan kan, ada yang cepat berjangkit, ada yang lambat berjangkit. Adakah benda ni tercipta dengan atas kelalaian Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak. Mustahil. Ni kita nak faham, mustahil. Semua tu berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa wabak ni berlaku pula? Kita kaji pula kan. Kita kaji pula ayat Quran. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Berlaku kefasadan. Fasad, perkara yang tak elok di muka bumi ni berlaku fil barri wal bahr, berlaku kefasadan, kerosakan, wabak macam-macam lah dalam dunia ni. Fil barri wal bahr, di daratan dan di lautan. Bima kasabat aid, disebabkan dengan tangan manusia sendiri. Kita lah puncanya. Kita punca kita sebab kealpaan, kelalaian, ketamakan, apa lagi lah, segalalah sifat-sifat jahat yang ada dalam diri manusia yang menyebabkan berlaku kerosakan, kefasadan di muka bumi ini. Jadi hadirin sekalian, ni yang nak dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hudi tadi. Jadi ada kaitan tadi ni. Iradah, kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat ilmu, bijaksananya, alimnya, ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala atas apa yang berlaku dalam dunia ni. Jadi disebut oleh Imam Hudi tadi ni dalam matan yang yang saya terjemah tadi ni, hal ini kerana sifat al-iradah itu bererti berkeinginan untuk menentukan mungkin. Semua perkara yang berlaku ni mungkin. Semua yang baru adalah mungkin. Dengan beberapa perkara yang harus ke atasnya. Harus berlaku. Semua yang perkara yang berlaku ni hukumnya harus dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu terpulanglah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak berlaku ke tidak, nak terjadi ke tidak, nak wujud ke tidak. Dan keinginan menentukan sesuatu yang dia tidak mengetahui dia adalah mustahil. Mustahil sesuatu yang berlaku tidak diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita sibuk membicarakan tanda-tanda kiamat. Adakah Allah Ta'ala tak tahu? Bahkan Allah Ta'ala lah yang maha tahu. Bahkan telah pun disebut oleh dalam hadis-hadis Nabi tentang hadis peristiwa akhir zaman. Dah disebut lama dah. Nabi wafat dah lebih 1400
tahun lebih kan. Dah hampir 1500 tahun dah Nabi meninggalkan kita. Dan hadis-hadisnya pun dah menyebut dah peristiwa-peristiwa akhir zaman. Tanda-tanda kiamat, sama ada wabaknya, banjirnya, kemusnahan dunianya, gempa buminya, macam-macam lah, ya. Termasuk peperangan dan sebagainya. Ini daripada siapa? Ya? Nabi menyampaikan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Betapa ilmu Allah. Jadi kalau kita nak kata kita Allah Ta'ala tak tahu pula, alpa pula, ataupun tidak berkehendak, ataupun tak tahu apa yang akan berlaku, mustahil. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga segala kejadian, paragraf yang di bawah, muka surat 39. Demikian juga segala kejadian yang terdapat di dunia ini terjadi kerana illat. Seperti adanya alam kerana adanya Allah Azza wa Jalla. Ada sebab pula. Ya. Sebab Allah, saya sebut tadi, Allah Ta'ala tidak memerlukan sebab untuk itu pegangan ketiga, i'tiqad al-sunnah wal jamaah. Ya. Tidak memerlukan sebab untuk mencipta sesuatu, untuk mengadakan sesuatu. Tidak memerlukan sebab. Samalah kita beriktikad, sebab itu bila kita beriktikad yang dalam bab yang lepas kan, dalam bab wahdaniyah, dalam bab wahdaniyah kita sebut pasal berkaitan dengan sebab dan musabab. Ada 3 kan, yang terkeluar, yang dihukumkan kufur, yang dihukumkan fasik, masih berdosa, dan i'tiqad yang betul. Kita i'tiqad al-sunnah wal jamaah, sebab dan musabab itu bukannya memberi bekas, yang memberi bekas adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dengan sebab pisau itu tajam dia melukakan, tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu i'tiqad yang kita pegang, Jadi tidak memerlukan sebab. Allah Ta'ala tidak memerlukan sebab. Jika Allah Ta'ala memerlukan sebab, seolah-olahnya Allah Ta'ala tidak ada pilihan untuk tidak menjadikan atau menjadikannya. Itu mustahil lah. Segi hukum akalnya pun mustahil. Maknanya alam ini Allah Ta'ala ada sebab untuk menjadikan alam ini. Mustahil lah. Mustahil. Seolahnya Allah Ta'ala tidak ada pilihan untuk tidak menjadikan atau menjadikannya kerana kejadian alam itu secara langsung kerana wujudnya Allah Azza wa Jalla. Tak perlu. Tak perlu karenanya, maknanya dah wujud Allah Ta'ala baru boleh wujud alam ini. Seolah begitulah. Kerana wujudnya Allah Ta'ala baru boleh wujud alam ini. Allah Ta'ala tak memerlukan sebab begitu. Ini yang dimaksudkan di sini. Hal ini dikiaskan dengan pergerakan cincin di jari. Muka surat 40. Pergerakan cincin di jari yang tidak memiliki sebarang pilihan apabila jari bergerak. Apabila jari bergerak. Saya pakai cincin. Pakai cincin. Bila jari bergerak, bila jari bergerak, cincin bergerak tak? Bergerak. Apa pilihan yang ada pada cincin? Boleh ke dia berkata, jari kau bergerak, aku tak nak bergerak? Boleh ke dia kata macam tu? Tak boleh. Sebab cincin ni dia mengikut je. Seolah begitulah. Dikiaskan begini. Tak ada pilihan. Itu nak menggambarkan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerlukan sebab. Tidak memerlukan sebab. Bukan alam ini terjadi secara tabi'i, secara semula jadi. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah menciptakannya dengan kudrat dan iradatnya. Sebab orang yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, teori sains, teori sains ni dia mengambil pandangan, berpegang bahawa alam ini terjadi dengan sendiri, secara tabi'i. Hasil daripada pergerakan-pergerakan sains yang dipanggil apa?
molekul-molekul atom-atom dan mengambil masa jutaan, ribuan tahun, jutaan tahun, ya, membentuk apa ni, tanah, pasir, angin, udara dan sebagainya. Ini teori sains, ya. Teori sains, ya. Sedangkan kita dari segi hukum akalnya pun kita payah nak terima, ya, teori itu. Sebab tak ada perkara yang boleh wujud dengan sendiri kecuali ada yang mengadakannya. Dan kita berpegang, ya, bahawa yang mengadakan inilah, ya, suatu kuasa yang maha luar biasa yang menciptakan alam ini yang begitu unik, ya, yang begitu unik, ya. Ada benda berpejal, ada benda cair, ada benda yang lembut, ada yang keras, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang berwarna, ada yang tidak berwarna, ada yang kita nampak, ada yang kita tak nampak, ya. Kita tahu dia wujud tapi kita tak nampak, ya. Sama elektrik pun kita tak nampak, kan, ya. Betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal ini ibarat pergerakan cincin di jari tadi, ya. Hal ini akan menyebabkan terjadinya dua perkara yang mustahil, iaitu alam tanpa pencipta dan alam bersifat qidam, ya. Jika kita menafikan sifat berkehendak Allah Subhanahu wa taala tadi, ya. Mustahil lah, ya. Mustahil Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak untuk mencipta alam ini, ya. Termasuk seumpama al-karahah, ya. Tidak berkehendak Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang terjadi kerana tabiat semula jadi, seperti keupayaan api untuk membakar sesuatu yang kering, ya. Jika kita mengatakan api itulah yang membakar dengan tabiat semula jadinya, maka berarti Allah Azza wa Jalla tidak mempunyai iradat untuk menentukan terbakar atau tidaknya sesuatu yang terkena api tersebut, ya. Ni balik pada contoh yang telah diberi yang lepas-lepas, ya. Untuk kita faham balik, ya, sebab dan musabab. Sebab kita belajar itu apa? 3 hukum. Hukum akal, hukum adat dan hukum syarak. Api membakar ni apa hukum dia? Hukum adat dia apa? Hukum adatnya api membakar. Pisau boleh memotong. Itu hukum adat. Hukum syaraknya balik kepada kehendak dan juga iradat dan juga kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Dia begitu, ya. 3 hukum ni kita kena pegang ni, ya. Jadi kalau kita sebut alhamdulillah lepas makan tadi kenyang betul, itu hukum apa tu? Hukum adat, bukan hukum syaraknya. Hukum syaraknya, hukum tauhidnya Allah Taala lah yang mengenyangkan. Baru betul i'tiqad kita. Jadi pecahan tu jangan lupa, ya. Pecahan hukum akal, hukum adat, ya. Dan juga hukum syarak tadi. Ni sebab tu kita mustahak belajar tauhid ni. Tauhid dia awal-awal dia dah pecah dah 3 tu, ya. Dah pecah dah, mula-mula kita belajar hukum akal, kemudian tu hukum adat, baru kita masuk kepada sifat 20 hukum syaraknya, tauhidnya, ya. Ni diberi balik contoh api tadi ni. Jadi api itulah yang membakar dengan tabiat semula jadinya, itu apa tu? Itu hukum adat, ya. Hukum syaraknya tak boleh pakai macam tu. Sebab hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang membenarkan sama ada nak terbakar ke tidak. Ya, nak terbakar ke tidak. Nabi Ibrahim tak terbakar. Ya, kita bakar sampah terbakar, ya. Ada juga pertunjukan silap mata yang terbakar, yang guna api tak terbakar, ya. Itu sebab itu hanya hukum adat, ya, hukum kebiasaan, ya. Tapi hukum syaraknya, tauhidnya kita nak kena pegang, ni yang paling mustahak. Kita nak pegang dari segi tauhidnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, baru boleh terbakar. Ataupun tak terbakar pun juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin hadirat sekalian,
kelima-lima aspek yang disebutkan tadi, ya, al-karahah, ya. Allah Ta'ala tidak berkehendak, mustahil. Allah Ta'ala lalai, lupa, tapi kerana ada sebab, semua mustahil. Ataupun tabiat semula jadi je berlaku sesuatu tu, tak boleh. Itu pun mustahil. 5 perkara tadi, ya. Kelima-lima aspek yang telah disebutkan tadi adalah mustahil bagi Allah Azza wa Jalla. Hal ini kerana ianya menafikan sifat al-iradah yang ada pada Allah Azza wa Jalla. Sesiapa yang mensabitkan salah satu daripada lawan sifat al-iradah yang telah dinyatakan, maka dia terkeluar daripada agama. Wal'iyazbillah. Ya? Jadi itu yang 5 aspek tadi yang mustahil tadi ni. Ya? Kita kena faham dan semuanya adalah mustahil kerana itu menafikan sifat iradah, sifat berkehendak Allah Azza wa Jalla. Dah 95 minit, ya. Sikit lagi ikut, ya. Peringatan. Tanbihun, muka surat 40 yang bawah. Berdasarkan pernyataan di atas, terdapat beberapa perkara yang perlu diambil serius kerana ianya sudah menjadi fahaman yang tular dalam masyarakat kita. Ini peringatan, ya, pengarang kitab. Yang pertama, segala yang ada di alam ini adalah kejadian yang dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla, termasuk kufur dan maksiat. Bahkan kedua-duanya merupakan kehendak Allah Azza wa Jalla. Cuma selama ianya belum terjadi, maka wajib bagi setiap mukallaf berusaha dan berikhtiar untuk mengelakkannya daripada terjerumus. Terdapat sebahagian manusia yang melakukan maksiat, kemudian dengan mudah menisbahkannya segala kesalahannya kepada kudrat dan iradah Allah Azza wa Jalla tanpa berusaha untuk mengelakkan. Dah takdir katanya. Apa nak buat? Dah takdir, saya jadi jahat. Saya jadi perompak, saya jadi macam-macam lah. Ya. Walhalnya Allah Subhanahu Taala telah memberi panduan. Ya. Jadi ni nak betulkan i'tiqad kita. Ni sebab ni peringatan yang diberi tadi ni. Walaupun yang kufur ke, maksiat ke, ataupun yang baik ke, yang jahat, walaupun itu adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala juga, tetapi Allah Ta'ala bagi juga kita, ya, pilihan, ya. Bagi pilihan orang yang mukallaf ni, dan juga diberi kita ikhtiar. Kemudian didatangkan Nabi, diturunkan kitab Al-Quran, ya. Jadi atas kita lah, ya. Atas kita lah nak berusaha. Selain itu kita serahlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak boleh berserah bulat-bulat. Ya, kita dah penat dah bekerja ni. Dah berpuluh-puluh tahun bekerja tak naik-naik pangkat contohnya. Ya. Apa nak buat dah nasib badan. Ya. Kata kan, serah bulat-bulat. Tak boleh berhenti usaha, tak boleh. Ya. Cuma kadang-kadang kita tak nampak, ya. Kita tak nampak orang lain naik pangkat, kemungkinan, ya, Allah Ta'ala beri pula beberapa kekurangan pada dia. Kita tak nampak. Contoh, ya, anak ditimpa pelbagai penyakit, ya, duit habis untuk ni berubat dan sebagainya. Jadi banyak kita tengok. Tapi ada orang ni tak naik pangkat, tetapi anak dia berjaya dalam pelajaran. Semua anak dia berjaya. Ataupun hampir ke semua anak dia berjaya. Dia tak naik pangkat, tapi anaknya yang dinaikkan pangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang jadi doktor, ada yang jadi engineer, ada yang jadi peguam, ada yang jadi tokoh masyarakat, macam-macam lah, ya. Yang Allah, itu yang kita kadang tak perasan, ya. Sebab kita ukur tu terlalu ni. Ukuran kita tu ialah atas kehendak kita tadilah. Walhal Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak yang lain, yang lebih baik daripada itu, ya. Ini peringatan. Yang kedua, perintah dan kehendak Allah Azza wa Jalla di sisi ahli as-sunnah wal jamaah ada dua perkara yang berbeza. Ada perkara yang Allah Azza wa Jalla perintah dan Allah Ta'ala berkehendak, seperti iman para nabi dan sahabat. Ada kalanya Allah Azza wa Jalla tidak memerintahkan, tidak menghendakinya, seperti kufurnya nabi dan para sahabatnya. Ada kalanya Allah Ta'ala memerintahkan, namun Allah Ta'ala Azza wa Jalla tidak menghendakinya, seperti berimannya Fir'aun. Ada kalanya Allah Ta'ala menghendaki dan tidak menyuruh untuk melakukannya, seperti segala yang haram,
makruh dan harus, kerana sesungguhnya Allah Ta'ala menghendakinya berdasarkan realiti sebenar yang berlaku. Walhal Allah Azza wa Jalla tidak menyuruh untuk melakukannya. Namun terdapat sebagian manusia yang menyamakan perintah dan kehendak tersebut sehingga mengakibatkan mereka mengatakan, memang perintah Allah tetapi Allah Ta'ala juga yang menghendaki aku melakukan maksiat. Perbuatan ini menunjukkan sikap tidak bertanggungjawab dan menghalalkan perbuatan maksiat yang dilakukannya. Okay, buat maksiat dia kata ini kehendak Allah. Tak betul lah tu. Tak betul. Maknanya kita tak beradab. Memang betul lah. Semua perkara tu berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah Taala berikan kita akal fikiran, diberi kita agama, diberi didatangkan kepada kita Rasul, para alim ulama untuk mengajar dan sebagainya. Tiba-tiba kita nak menyalahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak betul lah. Ini peringatan ni sebagai maknanya pedoman jugalah pada kita. Tak nak bertanggungjawab atas pilihan hidup mereka sendiri. Betul. Jadi hadirin sekalian, bab masa 9-10 ni, jadi yang mustahak kita i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah ni kita kena pegang. Walaupun sebab dan musabab tadi ni tidak memberi bekas, yang hanya memberi bekas adalah dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi selagi mana di situ, sebab tu disebut tadi ni, selagi mana belum terjadi, belum terjadi lagi apa yang kita hajatkan, apa yang kita usahakan, apa yang kita cita-citakan, selagi belum terjadi kita usahalah. Berlaku tak berlaku, berjaya tak berjaya, itu adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk jugalah yang segala yang buruk tadi, selagi belum terjadi kita usahalah untuk mengelak, untuk berhati-hati, kan. Tinggal lagi kalau kita dah berhati-hati pun tiba-tiba nak jadi juga aksiden, itu pun kehendak Allah Subhanahu. Itu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kita baru kita betul pegangan kita. Sama ada yang positif ke dan yang negatif, itu kita hanya usaha dan ikhtiar, selebihnya kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulan macam apa ni, aksiden di Putrajaya baru ni kan, yang viral lori langgar, 2 orang meninggal dunia Dah nak jadi macam tu kan, kita orang tu dah berhati-hati dah, tiba-tiba dilanggar pula kan. Itu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulan, berdasarkan pernyataan di atas dapatlah disimpulkan bahawa sifat al-karahah, bahawa Allah Ta'ala tak berkehendak, itu adalah satu sifat mustahil ke atas Allah Azza wa Jalla berdasarkan hujah dan dalil yang kukuh. Sesiapa saja yang mensabitkan sifat al-karahah tanpa kehendak bagi Allah Azza wa Jalla sudah pasti dihukumkan terkeluar daripada Islam. Ini jelaslah. Kalau maknanya kita tak faham ni, sifat mustahil bagi Allah Ta'ala, kita menyalahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hingga kita terkeluar daripada Islam, wal'iyyazubillah. Jadi hadirin sekalian, dah hampir 9 suku. Saya ingat saya berhenti di situ dulu. Segala yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, segala kelemahan dan kekurangan daripada diri saya sendiri. Mudah-mudahan sedikit pencerahan berkaitan dengan sifat mustahil bagi sifat iradah, menambahkan pemahaman kita betapa kita perlu mengimani sifat al-iradah, sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan menafikan sifat yang mustahil yang 5 tadi ni, yang berkaitan dengan al-karahah, lalai, lupa, dan yang perlukan sebab, dan semuanya terjadi atas sifat tabi'inya sesuatu. Ini semua mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kefahamannya kepada kita, dapat kita mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sifat-sifatnya yang qadim, sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang wajib kita faham. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serah semula pada pengacara majlis. Terima kasih, Datuk.
Jazakallahu khairan kasiran jaza. Terima kasih kepada Yang Amat Arif Datuk Haji Abbas bin Nordin atas kuliah yang diberikan pada malam ini. Diharapkan dengan kupasan dan huraian yang telah disampaikan oleh Yang Amat Arif Datuk mengenai sifat wajib Allah al-iradah yang bermaksud Allah berkehendak, yang lawannya sifat karohah, sedikit sebanyak dapat memberi pengetahuan bagi kita semua untuk memahami ilmu tauhid ini dengan izin Allah Ta'ala. Hanya kepada Allah kita bermohon dan berserah agar dikurniakan taufik dan hidayah dalam membimbing kita ke jalan yang diredainya. Amin. Amin ya Allah. Muslimin dan muslimat, sebentar lagi akan diadakan kuliah yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Al-Fadil Major Haji Muhammad Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz yang berjudul Nasihat Buat Hati. Muslimin dan muslimat dijemput terus stay tune dalam majlis ilmu ini bersama Gema Nur Iman. Sebagai penutup, saya mempersilakan Datuk Haji Yang Amat Arif Datuk Haji Abbas untuk membaca doa tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى والحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jumpa lagi nanti. Saya mohon untuk